Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini hari Khamis 4 Mei 2021 bersamaan dengan 22 Ramadan 1442 Hijriah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah As-Sajdah. Hari ini kita sambung ayat yang ke-26. Alhamdulillah. InsyaAllah ibu ayah ya. Saya jawab dulu salam ibu ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Saidah, Ibu Salamah, Ibu Hadizah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey. Kita sambung ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العظيم. أولم يهد لهم. أولم يهد لهم. Awalam tu kita boleh terjemah tidakkah. Biasanya kalau awalam terjemahnya tidakkah ya, tidakkah. Kenapa datang terjemahkah tu? Dari mana datang terjemahkah? Kerana ada huruf hamzah istifham tu, nampak tak? A tu, soalan. Jadi terjemah awalam tidakkah. Tidak tu pada lam. Lam tu nafi. Dan hamzah di depan tu adalah istifham. Maka kita gabungkan terjemah tu menjadi tidakkah. Tidak tu nafi, kah tu soalan. Betul tak terjemah ibu ayah tidakkah? Ataupun apakah tidak? Apa terjemah ibu ayah? Pada awalam saja. Apakah terjemah ibu ayah pada awalam? Tidakkah ke ataupun adakah tidak? Ibu Maimunah punya adakah tidak? Bagus. Ibu-ibu lain sama ke terjemahnya adakah tidak? Apakah tidak? Betul. Ibu Saidah. Ibu Salamah lagi bagus. Dan apakah tidak? Bagus. Dan tu memeraihkan awa. Wa tu dan. Apakah tu hamzah tu? Tidak tu lam. Dan apakah tidak? Terjemah paling cantik. Dan apakah tidak? Ada dan sekali. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Dan apakah tidak? Ataupun dan adakah tidak? Ataupun dan tidakkah? Bagus, Masya Allah. Ya, ibu ayah semua. Yahdi. Yahdi, okey, menjelaskan ataupun memberi petunjuk. Yahdi memberi petunjuk ataupun jelas ataupun makna jelas. Yahdi di sini ibu ayah, Yahdi ni asal memberi makna memberi petunjuk. Ibu ayah, kalau kita
nak ke satu tempat yang kita tak tahu arah dia, apa kita buka? Kalau zaman sekarang ni, apa yang ibu ayah buka dalam ketika pemanduan untuk ibu ayah nak tahu jalan ke tempat yang ibu ayah tak tahu jalan tu? Ibu ayah akan buka apa? Buka peta ke? Buka map? Okey. Buka map kertas ke? Ibu ayah buka map kertas ke? Atau buka Google Map ke? Buka Waze? Google Map. Kan? Kita kena buka Google Map. Google Map tu pula dia diam saja ke ataupun dia kena bergerak? Macam kita, dia kena bergerak. Dia dah buka Google Map tapi dia tak ada connection dengan GPS. Boleh tak kita nak jalan, Google Map dah buka tapi dia tak ada GPS? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana ada petunjuk ke tak ada petunjuk? Kerana tak ada petunjuk. Ada Google Map, dah buka Waze, buka Google Map, tapi tak bergerak. Pun tak jadi juga kerana tidak ada petunjuk. Jadi, bila ada petunjuk, jelas ke tidak? Ibu ayah akan ikut tak jalan tu? Jelas ke tidak jalannya sekarang ni bila dah ada petunjuk? Jelas ke tidak? Bila dah ada petunjuk. Maka ibu ayah kita akan dapati, mungkin terjemah ibu ayah, Yahdi itu boleh terjemah, dan tidakkah memberi petunjuk, ataupun dan tidakkah jelas. Okey, sekarang ni ibu ayah apa terjemah Yahdi dalam Quran terjemah ibu ayah? Baru kita tengok apa terjemah Yahdi, Quran terjemah ibu ayah, apa dia? Awalam Yahdi, apa terjemah Yahdi? Awalam tadi dan adakah tidak? Yahdi pula menjadi petunjuk, bagus. Jadi terjemah menjadi petunjuk boleh. Ada tak terjemah selain menjadi petunjuk? Sama-sama kita terjemah semua ibu ayah. Yahdi dalam Quran terjemah ibu ayah apa dia? Ibu Kulsum menjadi petunjuk. Okey, menjadi petunjuk semua ya. Okay. Menjadi petunjuk. Masya Allah. Okey. Jadi Yahdi ni menjadi petunjuk. Secara ringkas macam ni boleh jadi Yahdi. Kita akan bincangkan detail dalam asas Nausaraf nanti insya-Allah. Okey. Yahdi ni datang daripada ada, fi'il madhinya hada, fi'il mudhari'nya yahdi. Fi'il mudhari'nya yahdi. Okey, kerana ada lam sebelumnya, lam ini menjazamkan fi'il mudhari', maka kalau fi'il mudhari' yang belakangnya ada huruf illah, maka dibuang huruf tersebut, dibuang, jadilah lam yahdi. Okey. Ustaz, ulanglah balik, tak nak. Kerana ini saya tunjuk asas saja. Kita bukan bincang asas Nausaraf, kita bincang tafsir. Ini saya tunjuk asas saja bagaimana jadi lam yahdi. Ibu yang kalau nak belajar detail mengenai fi'il mu'tal ni, kita akan belajar dalam surah Al-Miftahih peringkat ketiga dalam kepala saya dah dia punya susunan tu. Kita akan habiskan surah Al-Miftahih peringkat kedua dalam, kita mula 1 Jun nanti insya-Allah mula balik. Target dalam 2-3 bulan habis. Tajuk tu dah ada dan poin-poin pun dah ada. Okey, tinggal saya nak rakam saja. Lepas tu peringkat ketiga kita akan belajar pasal yang inilah insya-Allah. Okey, fi'il mu'tal ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, jelas ya? Awalam yahdi dan tidakkah menjadi petunjuk kepada mereka. Jadi yahdi fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dalamnya okey, ya, apa ni Ibu Iman, Ustazah Iman, ada apa-apa nak tanya? Okey, ada urusan tu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, awalam yahdi, yahdi memberi petunjuk, menjadi petunjuk. Lahum kepada mereka. Jadi mana fa'il pada yahdi ni? Dalam tafsir, dalam kitab beritahu fa'ilnya adalah fa'ilnya adalah masdar dia. Tak apa. Masdar apa? Masdar ibu ayah, hada yahdi, masdarnya hidayah ataupun huda. Masdar kepada hada yahdi boleh jadi huda ataupun hidayah. Jadi huda ataupun hidayah. Tak apa. Sudah. Okey, huda ataupun hidayah.
Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huda ataupun hidayah ya. Jadi di sini awalam yahdi maksudnya awalam yahdi al-huda. Alamak, tinggi lah ustaz ni. Tak apa ibu ayah, ni tafsir, dengar dulu. Yahdi fi'il mesti ada fa'il, tapi fa'il tak disebut di sini. Fa'ilnya kita sebut muqaddar, tersembunyi. Seolah-olah ayat ni macam ni. Awalam yahdi al-huda, macam tu. Tidakkah menjadi petunjuk oleh petunjuk Allah Ta'ala itu, maknanya ibu ayah, Allah Ta'ala dah bagi petunjuk pada orang-orang kafir yang hidup zaman Nabi SAW. Apa petunjuknya? Dalam Quran ada tak Allah Ta'ala ceritakan pasal azab umat terdahulu, ibu ayah? Dalam Quran ada tak Allah sebut pasal azab umat-umat terdahulu? Banyak tak Allah sebut? Nabi-Nabi terdahulu yang umatnya langgar perintah Allah, banyak kan? Dan kesan-kesan kehancuran umat tersebut ada tak? Masih ada tak pada zaman Nabi? Kesan-kesan kehancuran tempat-tempat tu ada lagi tak pada zaman Nabi? Masih ada kan? Sampai sekarang ada lagi. Jadi ibu ayah, Nabi dah sampaikan pada mereka betapa azab Allah Ta'ala akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak taat pada Allah, tak tunduk pada Nabi, tak ikut perintah Nabi. Mereka ingkar, mereka lawan, padahal keliling mereka ada banyak petunjuk yang sepatutnya menjadi pesan pada mereka. Petunjuk dari segi apa? Petunjuk dari segi kesan-kesan peninggalan umat terdahulu tu. Kamu lawan Nabi, kamu fikir sikit ni kesan-kesan umat terdahulu ni depan mata kamu ni. Kamu berjalan atas kesan-kesan tersebut. Ibu ayah, ketika mana Nabi SAW dan para sahabat berjalan di tempat-tempat yang pernah kena azab, Nabi buat apa ibu ayah? Nabi ambil gambar banyak-banyak ke? Kalau zaman sekarang ambil gambar lah. Adakah Nabi berlengah-lengah kat situ, duduk lama-lama situ, macam tu ke? Ibu ayah, kalau Nabi lalu kat tempat-tempat azab, apa Nabi buat? Nabi mohon lindung betul Pakcik Wahab. Dan Nabi akan cepat-cepat berlalu. Kita pergi ke laut mati tu, berenang bawah tu, kaum Lut tu. Kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Kaum Sodom tu bawah tu. Sodomi tu. Liwat. Kita balikkan bumi. Air yang laut yang bawah dinaikkan ke atas, yang atas ditenggelamkan ke bawah. Bukan main lagi berenang dalam tu. Okay? Pasal apa? Kata terapung lah macam-macam kan, mudah terapung. Lupa yang bawah tu adalah tempat azab. Kalau tempat azab, Nabi akan bersegera lalu dan minta lindung daripada kena azab. Jadi ibu ya, kesan-kesan tu banyak tak masa tu? Banyak kesan-kesan azab terhadap umat terdahulu yang ada pada masa tu. Jadi kesan-kesan itu sepatutnya menjadi petunjuk pada mereka. Okey. Jadi awalam yahdi, tidakkah menjadi petunjuk oleh petunjuk Allah Ta'ala lahum kepada mereka. Siapa mereka? Kepada orang-orang yang tidak beriman. Nabi SAW. Apa bendanya? Kam ahlakna. Okey, untuk kam ni ibu ayah, saya tunjukkan ibu ayah sikit ya. Tapi dalam bahasa Arab lah, tak apalah, ibu ayah boleh faham insyaAllah ya. Saya tunjukkan kejap. Saya baru belajar semalam cara-cara nak buat presentation macam ni. Okey. Ibu ayah nampak tak sekarang ni? Okey, boleh unmute sekejap. Saya tak nampak ibu ayah ni. Boleh komen. Nampak tak saya punya presentation ni? Kamus online ni nampak tak? Pasal kam, boleh komen seorang dua? Pakai suara? Nampak ibu ya? Nampak. Okay, ada nampak muka saya? Muka saya tak nampak kan? Nampak Ustaz. Nampak kecil lah. Okey, yang besarnya presentation saya ya. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni ibu-ibu mute balik semua. Ibu-ibu mute balik. Okey. Sekarang ni saya punya kerja kejap ya. Saya buka. Kejap ya. Okey, kejap. Sekarang ni saya punya kerja ni, nampak tak dia bergerak kat sini, nampak kan? Awak boleh komen suara, nampak kan? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ya, nampak. Maklumlah baru belajar, takut saya seorang-seorang je buat. Okey. Jadi ibu, ibu mute balik ya. Okey. Jadi ibu kam di sini kam. Kalau kita tengok kamus kam saja, ni kam. Ada kam, jangan bergerak.
Okey. Nampak tak? Ini kam. Kam ni dia isim istifham lah. Jadi kam ada dua makna. Ada dua makna kam. Pertama, saya terjemahkan ya. Isim dia mabni ala sukun. Dia tak boleh baca kamu, kama, kami. Kena baca kam. Kemudian, kam ni menjelaskan adadin mubahamin. Bilangan yang samar-samar. Okey. Maka kam ni dia berhadap kepada tamyiz. Tak apa, itu tak apa, kita tak nak bincang. Ini yang kedua ni. Okey. Isim yang mabni ala sukun, kita baca mim tu mati. Okey. Yukanna biha 'anil 'adadi al-kathir fi maqam al-iftikhar wa ta'zim. Maka kam di sini yang kita bincangkan, kam ni memberi makna iftikhar dan ta'zim. Bangga ataupun memberi makna besar. Benda tu besar sangat. Kama tusta'alu fi ta'ajjub as-sima'i. Okey. Sebagaimana digunakan pada ta'ajjub. Tak apa maksud ta'ajjub? Ta'ajjub ni, ta'ajjub lah bahasa kita pun ta'ajjub. As-sima'i yang kita dengar. Okey. Cukup itu sajalah. Cukup itu saja. Jangan. Baik. Okey. Masih keluar lagi ke presentation tadi? Tak ada kan? Dah habis tadi kan? Dah. Okey. Saya risau, saya first time buat live ni. Ibu tak jadi pula kan, malu saya. Okey. Okey, ibu boleh mute ibu ya. Pati Wahab saya mute dulu ya. Okey. Okey. Lagi siapa ibu-ibu? Okey. Jadi ibu ayah, sekarang ni kam di sini memberi makna kam yang ta'ajjub. Jadi ibu ayah, apa yang Allah Taala nak bagi tahu, berapa banyak dia tak nampak ke keliling dia ni, berapa banyak kesan-kesan umat terdahulu yang kena azab. Takkan tak ambil iktibar lagi. Contoh macam tu lah. Contoh satu tempat baru lepas kena tsunami, contoh. Baru lepas kena tsunami, contoh kat Aceh. Kan? Tahun 2000 apa? 2004 kan? Aceh kena tsunami, 2004. Katakan baru lepas kena tsunami, lepas tu orang buat maksiat contoh. Jadi apa akan timbul kita punya ni? Diorang ni tak nampak ke dah berapa banyak? Betul. Faedah huda ataupun hidayah. Betul, insya-Allah. Okey. Berapa banyak Allah Taala dah bagi azab dekat dia orang ni. Tsunami lagi, itu lagi, kehancuran lagi, macam-macam. Takkan masih buat maksiat lagi. Jadi ibu, bila saya kata berapa banyak Allah Taala dah bagi azab, kan? Dia nampak macam apa? Macam benda takjub tak? Macam benda pelik tak? Kan? Dia ni tak nampak ke berapa banyak pengorbanan ayah dia pada dia? Dia ni tak nampak ke berapa banyak yang mak dia dah korbankan untuk dia? Jadi ibu, bila saya kata berapa banyak macam itu, maksudnya benda biasa-biasa ke benda besar? Bahasa kita lah. Bahasa kita benda biasa ke benda besar? Bila kita kata berapa banyak yang macam tu, benda besar. Benda yang nak kata ta'ajub. Benda yang menghairankan. Jadi ibu ayah, jadi sini kam memberi makna berapa banyak itu macam mana? Untuk memberi makna ta'ajub. Boleh bayar semua insya-Allah. Okey. Ahlakna, kam ahlakna kami telah binasakan. Fi'il madhi, ahlakna daripada ahlaka. Okey, ahlakna kami telah membinasakan min qablihim, sebelum mereka. Min qabli, sebelum him, mereka. Adakah tidak menjadi petunjuk kepada mereka berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka, minal qurun, daripada kurun-kurun sebelumnya, kan? Minal qurun, daripada berkurun-kurun sebelum masa tu. Sebelumnya ada berkurun-kurun yang telah kami binasakan, kaum demi kaum, kaum demi kaum, dan kesan itu masih ada mereka nampak pada hari itu. Yamshuna, yang mana mereka semua yamshuna daripada masya yamshi. Fi'il madhinya masya. Fi'il madhinya malah saya tak berdiri mana, tak larat lah.
Masya mudhari'nya yamshi. Masya yamshi. Apa dia yamshi? Yamshi, yamshiyani, yamshuna. Yamshuna mereka berjalan. Yang mana yamshuna mereka semua berjalan fi masakinihim, di masakin. Masakin daripada maskan. Maskan tu tempat tinggal. Masakin tempat-tempat tinggal. Apa terjemah masakin? Penempatan lah. Penempatan masakin ni penempatan. Apa terjemah ibu ayah masakinihim? Apa terjemah ibu ayah masakinihim? Tempat-tempat tinggal. Betul Pakcik Wahab ya. Tempat-tempat tinggal, Masya Allah. Jadi saya ulang balik. Awalam, tidakkah ataupun adakah tidak yahdi menjadi petunjuk lahum kepada mereka apa benda? Kam, berapa banyak ahlakna telah kami binasakan min qablihim, sebelum mereka. Sebab kediaman Ibu Selamat, betul. Minal qurun, daripada kurun-kurun sebelumnya. Yamshuna, yang mana mereka berjalan fi masakinihim, di tempat-tempat kediaman mereka. Di tempat-tempat kediaman kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala dulu. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu. Apa demikian itu? Pada sekejap ya, saya confirmkan betul. Zalika tu kembali pada siapa? Okay. Zalika tu maksudnya kehancuran. Inna fi tadmiri ulaikal qaum. Okay. Sesungguhnya pada demikian itu maksudnya pada kehancuran kaum-kaum sebelum mereka itu. Ulang balik. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu. Apa demikian itu ibu ayah? Untuk zalika tu tulis kehancuran kaum. Demikian itu maksudnya kehancuran kaum. Kehancuran kaum sebelum mereka, umat sebelum mereka. Okey. Sesungguhnya pada demikian itu, pada kehancuran kaum ataupun umat sebelum mereka, yang Allah pertontonkan kesan-kesan depan mata mereka, mereka berjalan dekat kesan-kesan tersebut. La ayatin, benar-benar ada ayat. Halakal qaum qablahu, betul. Masya Allah, tabarakallah. Sayuti ni Kak Nurul Iman ke? Pasal baru ni kan, betul kan? Kak Nurul Iman kan, betul tak? Pasal Sayuti. Betul, Masya Allah. Kak Nurul Iman. Ustazah Nurul Iman ni sebenarnya ni. Isteri kepada Maulana Zubir, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ikuti. Sebenarnya saya tak layak pun. Yang lebih layak adalah Ustazah, insya-Allah. Okey ya. Kalau saya salah tegur ya. Okey. Kak Nurul Iman, Ustazah Nurul Iman tegur insya-Allah ya. Okey. Bagus. Ibu yang boleh salin tu. Zalika halakul qaumi qablahum. Kecelakaan kaum sebelum mereka. Maksud dia ya. Okey, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Okey. La ayatin, lam tu lam apa ibu ayah nama lam tu? La ayatin. Apa nama lam tu? Ibu ayah ingat, lam tu lam takkid. Bagus Ibu Marusa, Ibu Ustazah Nurul Iman, betul, Masya Allah ya. Ibu Selamah, lam takkid, bagus. Lam takkid, penegasan. Penegasan ya. Okey, penegasan. Jadi, cuba tengok terjemah masing-masing. Ada tak benar-benar ke, pasti ke, ada tak? Ayat tu tanda. Tanda-tanda sebelumnya ada tak? Benar-benar ke, pasti ke, ada tak? Betul, ada. Mesti ada. Pasal apa? Sesungguhnya, bagus. Tapi sesungguhnya tu lebih pada inna Kak ya, terjemahnya. Tapi kalau la ayat, lam tu ada takkid yang lain, Masya Allah. Okey. Afala yasma'un. Nampak tak? Afala, nampak tak ada hamzah dengan la tu? Bermakna di sini mesti ada terjemah istifham, terjemah soal dan terjemah nafi. Maka afala yasma'un, kalau ada fa tu terjemah maka. Maka tidakkah mereka, nampak tak? Paling kurang ada maka tidakkah. Betul tak? Apa terjemah afala? Ada tak maka tidakkah ataupun tidakkah saja? Sebaiknya ada maka tidakkah. Apa terjemah ibu ayah? Bagus.
Ustazah Nur Iman, Kak Nur Iman, maka apakah ataupun maka apakah tidak? Maka apakah boleh ataupun maka apakah tidak? Tak ada tak perkataan tidak selepas tu? Pakcik Wahab. Ada kan? Okey, mesti ada. Maka apakah tidak? Ada tidak sekali. Bagus, masya-Allah, tabarakallah Ibu Ayah ya. Okey, macam tu. Ibu Marusah, maka tidakkah pun boleh? Nampak tak terjemahan dari Ibu Ayah? Kita tak semestinya ikut afala, hamzah tu tidak, ada hamzah tu adakah, fa maka la tidak. Adakah maka tidak. Kita tak terjemah ikut macam tu, kita terjemah ikut kesesuaian. Ambil terjemah yang pentingnya ada istifham dan ada nafi. Maka tidakkah boleh, maka apakah tidak boleh, macam tu ya. Maka apakah tidak? Yasma'un. Yasma'un daripada sami'a yasma'u, maknanya apa? Mendengar. Sami'a yasma'u maknanya mendengar. Ya yasma'un fi'il mudhari' jama'. Yasma'una, mereka mendengar. Afala yasma'un, maka tidakkah mereka mendengar. Okey. Itu terjemahan dia Ibu Ayah. Sekarang kita masuk tafsiran dia. Boleh tafsiran dia saya masuk ya, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin. Ay awalam yatabayyan li haula'il mukazzibina birrusuli kasrata man ahlakna minal umamil madiyati bitakdzibihim ar-rusula wa mukhalafatihim iyahum. Tidakkah jelas, tidakkah nampak kepada orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang yang mendustakan para rasul, khususnya mereka yang hidup zaman Nabi SAW, berapa banyak yang telah kami binasakan daripada umat-umat sebelum mereka kerana mereka mendustakan rasul dan menyalahi perintah rasul-rasul tersebut. Berapa banyak telah kami binasakan. Takkanlah mereka ni tak nampak lagi, macam itulah ya. Wa haula'il mukazzibuna yamurruna asna asfarihim fi masakina wa diyari ulaikal mukazzibin. Dan orang-orang, sedangkan orang-orang yang mendustakan rasul, mendustakan dakwah yang dibuat oleh para rasul, mereka ini lalu melintasi. Ketika mana mereka safar, mereka memang melintasi tempat-tempat kediaman ataupun daerah-daerah, negeri-negeri para pendusta sebelum mereka yang telah diazab. Mereka adalah para pendusta yang hidup, yang sedang hidup. Mereka mendustakan para rasul dalam keadaan mereka lalu di tempat orang-orang pendusta sebelum mereka yang telah diazab. Tidakkah ini menjadi petunjuk pada mereka untuk mereka beriman pada Allah? Takkan tak nak beriman lagi? Dekat ni faham tak Ibu ya? Dekat ni faham tak jalan cerita? Faham tak? Komen faham ke tidak? Okey. Nampak tak jalan cerita ni, ayat ni? Masya Allah, semua faham ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ibu-ibu lain faham tak? Okey, bagus, Masya Allah. Okey. Wa yushahiduna asara tadmirihim ka'adin wa samuda wa qaumi lutin lam tabqa minhum baqiyatun wala atharun. Mereka menyaksikan kesan-kesan kehancuran mereka. Mereka maksudnya yang tengah hidup ni, para pendusta yang masih hidup menyaksikan kehancuran para pendusta yang telah dihancurkan oleh Allah, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Tak ada apa yang tinggal daripada mereka. Habis, semua manusia tu habis. Yang tinggal kesan-kesan peninggalan saja. Okey, jelas Ibu Ayah semua? Kemudian inna fi dzalika laayatin afala yasma'un, ay inna fi tadmiri ulaika alqaumi bisababi takdzibihim ar-rusula wa najati man amana bihim. Okey. Sesungguhnya pada kehancuran orang-orang ataupun kaum yang mendustakan rasul, pada kehancuran mereka, dan pada berjayanya orang yang mentaati perintah Allah dan rasul, ada dua golongan. Pertama, golongan yang zaman dulu yang mendustakan Allah dan rasul, dan juga pada berjayanya mereka yang beriman pada Allah dan rasul, ladala ila ala qudratina. Benar-benar itu adalah dalil kekuasaan kami. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala.
Cantik. Contoh kita cerita pasal kaum Nabi Musa alaihissalam. Di mana Bani Israel mereka berhadapan dengan siapa musuh paling ketat Bani Israel ibu ayah? Siapakah musuh paling besar? Perak kata paling besar, Penang kata paling besar, betul ke? Fir'aun, betul, Fir'aun. Okey. Ibu ayah, apa peristiwa antara yang paling pelik yang berlaku di tengah Laut Merah tu? Laut terbelah menjadi 12 lorong. 12 lorong. Ibu ayah nampak 12 lorong itu. Kenapa 12? Kerana mereka ada 12 kaum, 12 puak. Biasanya ada 12 kaum dia. Okey, berbeza-beza puak dia kan. Dia orang tak boleh, dia orang mudah nak gocoh saja kan. Jadi masing-masing Allah bagi satu-satu. Tapi mereka beriman tak pada Allah? Mereka beriman pada Allah, pada Nabi Musa alaihissalam. Allah belah laut dan mereka lalu dan Allah tutup balik laut. Fir'aun dan tentera-tenteranya mati lemas. Jadi ibu ayah, jelas tak dekat sini kehancuran orang-orang yang engkar pada Nabi dan kejayaan orang-orang yang taat pada Nabi Allah dan Rasul. Tak kira Rasul mana pun, Nabi Musa ke siapa pun. Jelas ke tidak disebutkan dalam Quran dan nampak tak kesan-kesan dia? Nampak kan? Jadi kehancuran umat terdahulu yang engkar dan berjayanya umat terdahulu yang taat, ini adalah dalil kebesaran Allah Ta'ala. Okey? Jelas ibu ayah semua insya-Allah, alhamdulillah. Wa ibaran wa izatin ya'tabiruna wa yatta'izuna biha. Ada ibrah, ada pengajaran, ada nasihat yang diambil iktibar dengannya. Fahal la yasma'una izatina? Afala yasma'un, maksudnya adakah mereka tidak mendengar segala peringatan yang kami berikan? Ibu ayah, zahir ayat ni untuk umat terdahulu, tetapi dia punya maknanya untuk kita semua tak? Maknanya untuk siapa-siapa baca Quran sampai akhir zaman. Kita kena ambil iktibar, Quran adalah petunjuk kepada kita semua, kita kena taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau tak, kita pun dapat nasib yang sama macam umat-umat terdahulu. Cuma kita ni Allah Ta'ala sayang, Allah bagi tangguh pada kita. Syukur sangat ibu ayah. Sikit lagi. Ibu ayah, kita sangka tak kita ada dalam bulan Ramadan sekarang ni? Sangka tak kita berada dalam bulan Ramadan? Kita tak sangka pun. Kan? Berapa ramai orang yang tak sempat sampai bulan Ramadan tahun ni. Kita dah berada di 22 Ramadan dah ibu ayah. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Jadi ibu ayah, kita muhasabah diri kita. Jangan terlepas Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan kita, insya-Allah ya, mudah-mudahan. Fahal la yasma'una izatina wa yatadhakkaruna tazkirana lahum? Mereka tak ambil peringatan ke dengan apa yang kami ingatkan mereka? Dengar macam mana tu? Dengar kosong ke? Ibu yang belajar ni dengar kosong ke? Ataupun kita baca Quran dengar kosong ke? Tak. Sima'a tadabburin wa ti'azin wa tafakkurin. Kita dengar peringatan Quran, dengar tadabbur. Dengar ambil pengajaran. Dengar dengan tafakkur. Sekarang ni ibu ayah sedang dengar dengan tadabbur tak sekarang ni? Ibu ayah sedang dengar satu ayat Quran dengan tadabbur ke tidak sekarang ni? Okey, dengar dengan tadabbur. Berfikir tak sekarang? Dengar dengan berfikir ke dengan kosong? Inilah yang dituntut untuk kita baca Quran macam ni. Boleh ibu ayah semua insya-Allah? Untuk saya juga, khas untuk saya. Nampak tak? Jadi sampai tak kita baca surah Sajadah tiap-tiap malam sebelum tidur? Kalau kita tak tahu tafsir, hanya tahu terjemah, rugi tak ibu ayah? Kita baca Sajadah tiap-tiap malam sebelum tidur, tapi kita hanya tahu terjemah, tafsir tak tahu, rugi serugi-ruginya. Umur kita dah berapa dah? Majoriti kita ni, bukan kita lah, saya muda lagi, saya bawah 40. Ibu ayah kebanyakan dah 50-60 ke atas. Rugi sangat kalau kita baca tapi tak faham tafsiran dia. Nak faham tafsir satu Quran ni ibu ayah, bila ibu ayah nak habis tafsir satu Quran? Tapi ni surah-surah yang kita biasa baca hari-hari, paling kurang tafsir dia kita pegang. InsyaAllah ibu ayah ya, maaf ya. Okay.
Okey, al-khulasah kesimpulan dia, inna masakinal muhlakina dalatun ala halihim. Sesungguhnya penempatan orang-orang yang telah dibinasakan itulah dia dalil kepada keadaan mereka. Jadi buaya Allah binasakan sampai jadi pandang jarak, pandang tukur, ada yang atas diterbalikkan ke bawah sampai dah tak nampak apa, dah nampak air je atas tu. Kan? Kaum Lut kan? Ibu ayat itu adalah dalil kebesaran Allah Ta'ala, dalil benarnya agama yang dibawa ni. Jadi ibu ayat setakat itu sajalah untuk pagi ini, insyaAllah tafsir Hafiz Surah As-Sajdah ayat yang ke-26. Ayat ke-26. Boleh ibu ayat insyaAllah ya, setakat itu saja. Minta maaf segala kekurangan saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bermai buaya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum